Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yassirna bil khair. Kita alhamdulillah dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari, Kitabul Maghazi. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 17 من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهر الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah, daripada Marwan dan Miswar bin Makhramah. Kedua mereka berkata, pada peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama para sahabat yang berjumlah sekitar 1,000 orang lebih. Ketika sampai di Dhul Hulaifah, Nabi SAW mengikat dan menandai haiwan kurbannya, lalu memulai ihram dari sana. Tidak terhitung berapa kali aku telah mendengarnya dari Sufyan, hingga akhirnya aku mendengar dia berkata, aku tidak hafal hadis dari Az-Zuhri tentang memberi tanda dan mengikat haiwan kurban. Aku tidak pasti sama ada yang Sufyan maksudkan adalah tempat menandai dan mengikat haiwan kurban atau redaksi hadis keseluruhannya. Aku tak pasti. Jadi ada beberapa perkara saya rasa perlu saya sebutkan di sini. Yang pertamanya, kalau kita perhatikan sanad ini, Urwah bin Az-Zubair mengambil daripada dua orang. Satunya Marwan dan yang kedua Al-Miswar bin Makhramah. Tentang Miswar bin Makhramah tu boleh dikatakan tidak ada khilaf lah di kalangan ulama bahawa beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Berbeza dengan Marwan itu, kerana ramai ulama mengatakan dia tidak sahabat, dia hanya tabi'i sahaja. Tapi saya tidak bersetuju dengan pendapat itu. Dengan pendapat orang yang mengatakan Marwan itu bukan sahabat. Bagi saya, Marwan juga sahabat seperti mana Miswar bin Makhramah. Kalau kita nak lihat bukti di sini bahawa Marwan juga sahabat. Marwan ni Marwan mana? Maksudnya Marwan bin Al-Hakam, yang mana merupakan, kalau kerajaan Bani Umayyah tu, yang paling ramainya daripada keturunan dia lah. Bani Umayyah keturunan Muawiyah tak ada. Muawiyah, lepas tu Yazid, sekejap lepas tu Muawiyah, sekejap sangat. Tak payah bilang pun tak apa. Lepas tu habislah keturunan Muawiyah tu mengepalai negara Islam daripada Bani Umayyah melalui Muawiyah, setakat tu je. Tapi kalau daripada Marwan ini sekalian, semua selepas itu kerajaan Bani Umayyah tu daripada keturunannya. Dan jasa mereka sangat besar kepada dunia Islam ni. Cuma musuh-musuh Islam terutamanya yang
merancang daripada awal lagi untuk menyembunyikan orang-orang yang mereka kira boleh disembunyikan. Boleh mereka nafikan sebagai sahabat misalnya. Mereka akan cuba. Mereka akan cuba lakukan itu. Bagi saya, salah seorang sahabat yang menjadi mangsanya ialah Marwan. Sebab apa? Sebab ketika Nabi SAW pergi ke Mekah, boleh dikatakan semua sahabat pergi di Mekah tu. Pada tahun yang ke-10, Haji Wada', semua pergi. Kecuali kalau tak pergi tu musuh Islam yang lari lah. Kalau musuh Islam yang takut tu. Bahkan yang takut pun setengah-setengah tu yakin dengan Nabi SAW seorang yang baik ni, mereka tak lari. Sedangkan Marwan ini kira-kiranya dia ada di situ juga. Dan dia melihat Nabi, dia beriman dah pada ketika itu. Kenapa dia tidak masuk sebagai sahabat? Ini semua perbuatan jahat ahli sejarah, setengah-setengah ahli sejarah yang nak menyingkirkan moyang kerajaan Bani Umayyah ni daripada kelebihan. Sehingga mereka mengatakan Marwan tu biasa, bukan sahabat pun, tabi'i. Bila tabi'i, apa lebihnya? Apa lebihnya? Kita nak kritik, kita nak kata apa pun tak ada jadi masalah lah, mudah lah, ringan lah. Mulut tu kalau nak kata apa pun, dia jadi gitu. Sebab orang kita ni kalau sebut sahabat tu dia fikir banyak kali lah. Tak kira Syiah, kalau Syiah tak kira memang dia serang semua. Tapi kalau kita tengok di sini, cuba tengok di sini. Urwah ni tabi'i. Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair anak saudara Aisyah. Zubair bin Awam tu anak kepada Asma. Jadi Urwah ni dia tabi'i. Untuk apa dia meriwayatkan daripada tabi'in seumpamanya? Kalau kita kata Marwan ini tabi'i, untuk apa dia meriwayatkan daripada tabi'in seumpamanya? Satu. Yang kedua, kenapa Marwan ini diletak bersama dengan Miswar bin Makhramah? Dan kalau Miswar bin Makhramah tu generasi sahabat di atas daripada Marwan, daripada Urwah, sahabat, kenapa Marwan itu tidak sahabat? Itu timbul persoalan di situ. Daripada cara Imam Bukhari buat ni menunjukkan Marwan ini setara ataupun seangkatan atau sama generasi dengan Miswar bin Makhramah. Sekejap, dengarkan semua ni? Dengar. Dengar jelas. Saya aja duduk cakap. Tak dengar. Dengar malah. Dengar. Okey. Dengar malah. Baik. Kalau dengar, cuba perhati. Cuba perhati betul-betul. Marwan ini perawi utama ni. Bukan sekali Imam Bukhari ambil daripada dia. Cuma kenapa banyak tempat itu Imam Bukhari ambil daripada dia dan Miswar bin Makhramah. Diletakkan bersama. Setengah-setengah orang dia kata sebab nak menampung kelemahan Marwan itu. Kalau Marwan saja tak memadai. Sebab itulah diletakkan Miswar bin Makhramah. Soalnya kalau Miswar bin Makhramah itu diyakini dan Marwan itu tidak diyakini, dia bukan sahabat. Kenapa diletak bersama dengan Miswar bin Makhramah? Tak payahlah. Tak cukup kalau Miswar bin Makhramah saja. Seperti di tempat-tempat lain. Kan seorang sahabat saja. Sudah cukup. Bagi saya mengatakan kenapa disebut dua di sini? Sebab banyak hadis-hadis yang Miswar riwayat itu diriwayatkan sama oleh Marwan. Jadi disebutlah kedua-dua sahabat itu. Kalau tidak, kenapa Urwah ni nak meriwayatkan daripada orang yang seangkatan dengan dia? Seangkatan dengan dia Marwan kalau kita kata dia tabi'i. Untuk apa diletakkan bersama dengan Miswar itu? Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, kalau kita kata nak menampung kekurangan Marwan, tak payah tampung, tak perlu sebut pun Marwan itu. Ambil Miswar bin Makhramah saja. Seorang sahabat pun sudah cukup.
Tidak mesti sahabat ni perlu ramai. Cuba tengok riwayat-riwayat yang lain. Seorang sahabat saja. Atau kita nak kata Miswar bin Makhramah tu kurang pula. Sehingga perlu ditampung dengan Marwan. Tak kena kalau kata begitu. Sebab itu bagi saya Marwan ini termasuk dalam sahabat. Cuma sebagaimana anak-anak cucu Nabi SAW begitu ramai yang dinafikan. Anak cucu Nabi ni yang diterima, yang kita faham lah, orang kita faham lah. Hasan Hussein ya. Bahkan berapa ramai orang yang faham keturunan Nabi ni tak ada. Kecuali daripada 2 orang tu. Ini semua permainan sejarah ni. Kejahatan yang dilakukan oleh penulis-penulis sejarah di peringkat awal yang sebenarnya kalau dikaji mereka terdiri daripada puak-puak musuh Islam. Syiah. Syiah. Baik dalam riwayat Tabari ke, Ibnul Athir Jazari ke, ataupun lain-lain, semuanya kalau kita perhati dalam sanad dia tu ada Syiah. Mereka itu memang kerjanya tak ada lain. Tapi kita nampak macam kelebihan Hasan Hussein. Sebenarnya tidak kelebihan pun. Sedangkan anak cucu Nabi itu begitu ramai. Itu boleh dibaca dalam buku saya dah tulis. Anak cucu Nabi yang dilupa dan dipinggirkan. Itu perlu tahu. Tak benar orang yang mengatakan anak cucu Nabi ni yang sampai sekarang ni tak ada kecuali daripada dua itu saja, Hasan Hussein. Tak benar sama sekali. Bahkan daripada keturunan Sayyidina Uthman pun anak cucu Nabi ada. Tetapi ahli sejarah buat apa? Dia kata anak Uthman ini dengan anak Nabi itu mati kecil semuanya mati kecil. Itu ahli sejarah. Ini penyelewengan sejarah. Padahal tidak. Itu dalam buku tu saya dah buktikan bahawa tidak benar begitu. Bahawa daripada anak cucu Sayyidina Uthman pun ada. Dan anak Sayyidina Ali sendiri dinafikan. Zainab dan Ummu Kulthum. Dikatakan tak ada anak. Padahal ada anak. Ummu Kulthum dengan Sayyidina Umar ada anak. Dia kahwin dengan Sayyidina Umar. Ada anak dan ada keturunannya. Tapi kenapa dalam sejarah dinafikan? Sebab nak menunjukkan seolahnya keturunan Nabi ni Allah kekalkan daripada 2 saluran tu saja. Ini tak betul tu. Begitu juga di sini kita tengok. Kenapa mereka benci sangat Marwan itu? Sebab Marwan inilah yang anak cucu dia. Termasuklah Umar bin Abdul Aziz tu. Yang orang duduk masyhur sangat, duduk kagum sangat. Itu sebenarnya Bani Umayyah. Daripada keturunan Marwan juga. Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Marwan. Tu silsilah dia. Tu sejarahnya. Tapi orang lupa tu. Betapa besar jasa anak-anak cucu dia sehingga Spanyol tu jatuh ke tangan umat Islam bila? Di zaman kerajaan Bani Umayyah. Itu jasa dia. Begitu ramai ulama-ulama di Spanyol, namanya dahulu Andalus. Itu zaman Bani Umayyah. Di zaman kerajaan Bani Abbas dia jatuh pula ke tangan orang kafir. Itu ceritanya. Jadi maknanya mereka cuba nak menafikan, mengurangkan kelebihan keturunan ini. Atau orang kita panggil dinasti. Kalau dinasti itu macam raja sangat kan. Padahalnya kalau dalam sejarah disebut khulafa Bani Umayyah. Bukan Salatin, bukan Sultan. Khulafa juga. Para khalifah dari kerajaan Bani Umayyah. Dan kalau kita perhatikan hadis dalam Bukhari, dalam Muslim ada sebut 12 orang khalifah. Nabi kata selepas dia. Selagi 12 orang khalifah, Islam ni kuat, teguh. Islam kuat. Itu Nabi sebut. Jadi kalau kita bilang setakat Khulafaur Rasyidin yang kita sebut 4 orang tu, di mana lagi yang lebihnya? Nabi sebut 12. Kecuali kalau kita bilang termasuk kerajaan Bani Umayyah. Barulah penuh. Dan memang Islam kuat pada masa tu. Soal sedikit sebanyak ada berlaku kekecohan sana sini, peperangan sedikit sebanyak sesama sendiri itu di zaman Khulafaur Rasyidin pun sudah ada benda tu. Perang saudara sana sini sedikit sebanyak ada tu. Tapi secara keseluruhannya Islam kuat. Dan oleh kerana musuh-musuh Islam, mereka tu
Tak boleh nak angkat kepala masa tu. Sebab itu mereka berdendam sangat. Jadi sehingga Marwan ini dianggap sebagai orang fasik lah. Marwan ini jahat lah. Padahal Marwan itu sepupu kepada Sayyidina Uthman dan menantu Sayyidina Uthman. Bukannya orang lain. Marwan itu. Kenapa Sayyidina Uthman begitu percaya dengan dia? Di zaman pemerintah Sayyidina Uthman, dia bahkan telah menjadi gubernur dah. Gubernur di Madinah dan sebagainya. Itu cerita Marwan ini. Dan banyaklah fitnah-fitnah tentang Marwan ini disebarkan. Kalau kita baca sejarah tahu. Saya tidak nak sebutlah di sini, panjang sangat. Jadi itu sebab mereka menafikan. Cuma di sini timbul kemusykilan. Kenapa Marwan diletakkan bersama dengan Miswar? Kalau dia tabi'i, untuk apa tabi'i meriwayatkan daripada sama-sama tabi'i? Dan Marwan itu diletakkan bersama dengan sahabat tu, kenapa? Itu timbul kemusykilan. Dan kenapa Imam Malik begitu melebihkan riwayat Marwan? Fatwa Marwan pun diterima dalam Muwatta' Imam Malik. Ini menunjukkan sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan Marwan itu pun telah pun Islam. Kalau kita kata dia masih kecil lagi pada ketika itu, berapa ramai lagi sahabat lain yang kecil juga. Kenapa dikira sahabat? Termasuk Miswar tu kecil juga semasa Nabi. Termasuk. Kenapa dia dibilang sebagai sahabat? Orang lain pun kecil lagi juga. 4-5 tahun, 6 tahun pun dikira sebagai sahabat juga. Kenapa begitu? Ini sebenarnya ada benda. Qala, mereka berdua berkata, Nabi SAW keluar pada tahun sejak ini kita tengok. Tadi kita dah baca. Kedua mereka berkata, pada peristiwa Hudaibiyah, Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama para sahabat yang berjumlah sekitar 1,000 orang lebih. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, Nabi SAW mengikat dan menandai haiwan kurbannya. Jadi di sini saya nak jelaskan sedikit apa makna mengikat dan menandai binatang kurban ni. Qalladal hadiyah. Qalladal hadiyah tu mengikat dengan tali ataupun sesuatu lah sebagai tanda ini binatang kurban yang hendak dibawa ke tanah haram untuk dikorbankan di sana. Ada kalanya mereka, kalau zaman dahulu lah, sangkutkan kasut buruk, selipar ataupun lain-lain, itu disangkut di tengkuk binatang korban itu. Itu taklid, orang panggil. Taklidul hadi. Memakaikan sesuatu lah, kalung ke ataupun loceng ke dekat tengkuk dia tu, sebagai tanda yang berbeza daripada binatang lain yang tidak dipakaikan begitu. Wa asy'ara. Asy'ara tu kita terjemah dengan makna menandai. Asy'ara tu isy'ar. Isy'ar tu apa? Perbuatan menoreh sedikit, bonggol unta itu. Sebelah kanan dia toreh sikit. Dengan pisau yang tajam, toreh sikit sehingga dia berdarah dan mengalirkan sedikit darah. Dan dalam masa yang tak lama, sekejap dia akan kering darah tu. Itu juga sebagai tanda. Binatang itu binatang yang dibawa untuk dikorbankan di tanah haram, di Mekah. Begitu. Isy'ar itu makna dia begitu asalnya. Tapi ada juga imam-imam yang kata itu satu bentuk penganiayaan, penyiksaan dan muslah terhadap binatang. Sedangkan Nabi SAW tak benar buat begitu. Jadi kata dia tanda, ikutlah apa-apa tanda lah. Tak mestinya dengan toreh begitu. Yang pentingnya tanda. Lepas tu Nabi SAW pakai ihram daripada situlah. Lalu memulai ihram dari sana, tidak terhitung berapa kali aku telah mendengarnya dari Sufyan. Hingga akhirnya aku mendengar dia berkata, aku tidak hafal hadis dari Az-Zuhri tentang memberi tanda, tentang taklid al-hadi, dan tentang mengikat haiwan itu. Memberi tanda tu tentang syiar, isy'ar tu, dan mengikat haiwan itu aku tak dengar dari Zuhri, kata dia. Apa maksud? Di sini ada boleh mengelirukan kita ni. Baik.
642. Kita ada nota di sini. 642. Ini adalah kata-kata Ali bin Abdullah Al-Madini, guru Imam Bukhari. Kata-kata ini itu tidak terhitung berapa kali aku telah mendengarnya dari Sufyan. Boleh membawa dua maksud. Satu, banyak kali sangat aku telah mendengarnya dari Sufyan sehingga aku terlupa berapa kali sebenarnya aku telah mendengarnya. Berapa kali dengan tepat. Oleh kerana banyak kali sangat tu aku tak ingat berapa kali. Tak boleh nak sebut bilangan. Itu satu maksudnya. Yang kedua, Al-Kirmani berpendapat maksud kata-kata Ali bin Abdullah Al-Madini ini ialah beliau tidak ingat berapakah bilangan sahabat yang ikut serta bersama Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah itu yang telah disebut oleh Sufyan. Yang disebut oleh Sufyan dia tak ingat berapa bilangan sahabat. Tapi para ulama bagaimanapun tidak bersetuju dengan pandangan Al-Kirmani ini. Kerana riwayat Az-Zuhri telah dinukilkan melalui beberapa saluran. Dan di dalam semua saluran riwayat tersebut bilangan yang sama. Iaitu bid'ah asyrata mi'ah. Berjumlah sekitar 1,000 orang lebih. Itu ada. Ada sebut dalam berapa banyak saluran riwayat daripada Zuhri. Kalau begitu bagaimana benar dikatakan Ali bin Abdullah Al-Madini tidak ingat jumlah yang disebut oleh gurunya Sufyan? Jadi ini tidak dimaksudkan kalau begitu yang kedua ni. Pendapat Al-Kirmani walaupun ada pendapat tapi tidak dipersetujui oleh ulama. Kalau begitu makna yang pertama inilah yang sesuainya. Mana banyak kali dia dengar hadis ini daripada Sufyan. 643. Aku tidak hafal dari Az-Zuhri tentang memberi tanda. Syiar itu, isyar itu. Dan mengikat haiwan kurban. Itu aku tak ingat daripada Zuhri. Aku tidak hafal bahagian itu daripada Zuhri. Baik, apa maknanya? Ali bin Abdullah Al-Madini berkata, akhirnya aku mendengar guruku Sufyan berkata bahawa dia tidak hafal dari Az-Zuhri tentang isyar dan taklid binatang kurban itu. Artinya rangkai kata qalladal hadiya wa asy'ara yang tersebut di dalam hadis itu aku tidak hafal dari Zuhri. Itu kata Sufyan. Akhirnya dia cerita begitu. Maknanya dia ambil daripada orang lain bahagian tu. Daripada Zuhri sendiri, ini bahagian ini dia tidak ambil, dia tidak dengar daripada Zuhri. Akhirnya. Jadi yang dia riwayat-riwayat selama ni itu sebut begini sebenarnya melalui orang lain. Melalui orang lain. Sufyan itu. Jadi 644 kata Ali bin Al-Madini lagi apa yang dikatakan oleh Sufyan bahawa beliau tidak hafal dari Az-Zuhri tentang memberi tanda dan mengikat haiwan kurban itu. Ingat memberi tanda, mengikat haiwan itu taklid dengan isyar itulah yang saya sebutkan tadi. Adakah berkenaan dengan tempatnya? Jadi tak ingat di mana diikat, diisyarkan itu. Adakah tempat dia tu dia tidak ingat? Atau rangkai kata qalladal hadiya wa asy'ara itu sendiri yang dia tidak ingat. Maknanya Sufyan tidak ingat daripada Zuhri bahagian ni. Tapi itu dia ambil daripada orang lain. Adakah dia tidak ingat begitu? Atau yang dia tidak ingat tu Sufyan tak ingat tu Zuhri sebut di tempat mana tu. Itu yang dia tidak ingat. Jadi sedangkan dalam hadis tadi disebut Dzul Hulaifah, di situ tempatnya. Maknanya sebut di Dzul Hulaifah dengan tempat itu adalah berdasarkan riwayat orang lain. Bukan berdasarkan riwayat Zuhri. Dia tak ingat daripada Zuhri bahagian itu. Aku tidak pasti katanya. Adapun bahagian yang lain itu memanglah yang beliau hafal dari Az-Zuhri. Beliau itu maksudnya Sufyan lah dari Az-Zuhri. Itulah kata-kata Ali bin Al-Madini atau Ali bin Abdullah Al-Madini. Kadang-kadang disebut Ali ibn Al-Madini. Di sini. Di dalam saluran riwayat Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi pula tersebut dengan jelas kata-kata Sufyan. Hafiztu ba'dahu wa thabbatani Ma'mar. Ini dia.
Jadi Sufyan kalau dia tak ambil daripada Zuhri, dia tidak hafal daripada Zuhri, dia ambil daripada mana? Dia ambil dengan murid Zuhri juga, yang sebaya dengan dia, sama-sama murid Zuhri. Dia kata, aku ingat sebahagian daripada apa yang diriwayatkan olehnya, yakni Az-Zuhri daripada hadis ini. Sementara sebahagian yang lain pula aku diperingatkan oleh Ma'mar. Jadi cerita, misalnya kalau ragu tentang tempat di Zulhulaifah tu, jadi sebut tempat Zulhulaifah itu, dia pastikan dengan Ma'mar. Dia pastikan dengan Ma'mar. Atau tentang apa nama ni, Nabi SAW melakukan isy'ar terhadap binatang kurbannya atau mengikat sesuatu sebagai tanda binatang kurbannya, itu yang tidak ingat. Kalau itu tidak ingat, itu dia sebut itu adalah berdasarkan apa yang diperingatkan oleh Ma'mar. Daripada kata-kata Sufyan ini dapat difahami bahawa Sufyan hanya tidak hafal dari Az-Zuhri sebahagian daripada hadis sahaja, bukan semua sekali hadis itu. Riwayat Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi daripada Sufyan menghilangkan ketidakpastian Ali bin Al-Madini di dalam hadis riwayat ini. Jadi kalau kita tengok saluran riwayat lain ni, selesailah masalahnya. Itulah kalau kita nak bincangkan hadis secara lengkap, secara semua sekali, seperti yang ada di dalam Bukhari yang asal itu, begitulah kena bincanglah benda-benda begini pun. Sebab apa maksudnya? Tapi kalau dalam Mukhtasar Sahih Bukhari, dia tak bincang dah semua ni, dia tinggal lepas gitu. Baik, habis. Ini pula hadis yang ke-4157. Haddatsana Al-Hasan bin Khalaf qala haddatsana Ishaq bin Yusuf an Abi Bishr Warqa an ibni Abi Najih an Mujahid qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu wa qamluhu yasqutu min ala wajhihi faqala ayu'dhika hawammuk qala na'am فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kutu berguguran di wajahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kutu di kepalamu mengganggumu? Jawab Ka'ab, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya bercukur. Ketika itu baginda berada di Hudaybiyah dan belum menjelaskan kepada mereka bahawa mereka harus bertahallul, yakni membuka ihram di sana. Masa itu belum lagi, sebab tak jelas lagi terhalang oleh orang kafir itu. Padahal mereka berhasrat dapat memasuki Mekah. Akhirnya Allah menurunkan ayat tentang fidyah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Ka'ab memberi makan sebanyak 1 farak. Jadi kira-kira 3 gantang gandum makanan untuk 6 orang miskin, atau berkurban dengan seekor kambing, atau berpuasa 3 hari. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan fidyah. Bagi orang yang melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan ia melakukan pada ketika pakai ihram. Jadi 646. 646. Kerana bercukur kepala disebabkan apa-apa gangguan. Jadi pakai ihram tak bolehlah. Nak cabut rambut pun tak boleh. Usahakan nak cukur. Ni cukur semua sekali. Ikutlah ada gangguan ke, tak ada gangguan pun memang tak boleh. Jadi ayat tentang fidyah itu ialah inilah ayat ni.
Cuba tengok di situ, saya garis dah. Baca sendirilah yang lain-lain itu. Sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia bercukur, maka hendaklah ia membayar fidyah dengan berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Jadi atau inilah yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Apabila telah aman, maka sesiapa yang ingin menikmati kemudahan mengerjakan, itu dalam ayat lagi lah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Di situlah Allah menurunkan fidyah, itu maksudnya ayat yang menyatakan tentang fidyah. Sama seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Cuma beri makanan itu sebanyak mana, itu tak ada sebut. Itu ada sebut di dalam hadis ini. Ada sebut di dalam hadis ini. Yang kita baca tadi lah. Yang kita baca tadi. Itulah tentang fidyah. Kerana melanggar sesuatu yang dilarang. Buat sesuatu yang dilarang semasa ihram. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan Ka'ab memberi makan. Jadi memberi makan itu sebanyak mana? Gitu yang disebut dalam Quran. Memberi makan sebanyak mana? Tidak sebut. Kepada 6 orang miskin atau berkorban. Korban dia suruh sembelih binatang tu. Binatang sebesar mana? Dan bersuruh berpuasa. Puasa tu pun sebut juga. Sebut juga. Tapi di dalam tu disebut. Di sini sebut siyam atau sadaqah atau nusuk. Tapi siyam itu puasa tu disebut sebanyak 3 hari. Puasa tu 10 hari. Sebelum ni fafidyatun min siyam atau sadaqatin atau nusuk tidak dijelaskan berapa hari. Jadi 3 hari dalam musim haji itu, semasa buat kerja haji itu, dan 7 hari lagi idza raja'tum, bila balik ke negeri. Itulah fidyahnya. Kalau puasa dalam bentuk itulah. Kalau sedekah pula, sedekah bagi tadilah kepada 6 orang miskin. Sebanyak 3 farak. Atau nusuk tu mengorbankan binatang. Hadis ini menyebutkan kambing, kebiri, binatang sebesar tu. Bukan sebesar unta. Tidak perlulah sebesar unta. Habis di situ. Jadi yang kita naknya di sini apa? Ni peristiwa ni berlaku dalam semasa di Hudaibiyah tu lah. Semasa tertahan di Hudaibiyah tu lah. Sahabat ini Ka'ab bin Ujrah ni, kepala dia tu penuh dengan kutu. Lalu dia cukur rambut sebab Nabi suruh. Ni dalam ayat tadi jelas disebut. Bila bercukur, maka begitu kena buat. Sesuainya dengan bab Hudaibiyah ni, dari segi peristiwa ni berlaku di sana. Itu saja. Seterusnya, حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضحون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار وحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى
أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبنا نستفيء سهمانهما فيه. Agak panjang hadis ni. Baik. Saya nak minta orang lain lah pula baca. Siapa nak baca sini? Terjemahan ni cuba baca. Dan kita akan bincangkan seterusnya. Siapa nak baca? Silakan. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Cikgu Rashid ni. Oh, Cikgu Rashid. Sila Cikgu Rashid. Okay. Bismillah. 4158. Ismail bin Abdullah Al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, katanya, Malik meriwayatkan kepadaku daripada Zaid bin Aslam daripada bapanya. Kata beliau, yakni bapa Zaid, aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke pasar. Tiba-tiba seorang wanita muda bertemu Umar seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, suamiku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak dapat memasak kaki kambing pun. Mereka juga tidak memiliki tanaman maupun haiwan yang mempunyai susu. Aku bimbang mereka akan dimakan dabu. Aku adalah anak perempuan Khufaf bin Imah Al-Ghifari. Bapakku telah ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah bersama Nabi SAW. Maka Umar berdiri bersamanya dan tidak meneruskan perjalanan. Kemudian beliau berkata, selamat datang kepada pemilik nasab yang dekat. Lalu beliau menghampiri unta pembawa muatan yang sedang terikat di halaman rumah dan meletakkan di atas belakangnya 2 guni yang dipenuhi dengan makanan. Di antara 2 guni itu diletakkan juga perbelanjaan dan pakaian yang diperlukan. Lantas Umar menyerahkan tali kekang unta tersebut kepada wanita tadi seraya berkata, tuntunlah sebelum ia habis, nanti Allah akan mendatangkan kebaikan, bantuan yang lain pula kepadamu. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau telah memberi terlalu banyak kepadanya. Umar berkata, celaka kamu, sesungguhnya aku telah melihat ayah wanita ini dan saudaranya mengepung sebuah benteng dalam waktu yang sangat lama hingga kedua-duanya dapat menaklukinya. Setelah itu kami mendapatkan bahagian harta rampasan perang kerana sumbangan mereka berdua. Baik. Kita pergi kepada nota-nota. Ada beberapa nota dalam hadis ni. Mula-mula sekali 600 Zaid bin Aslam. Daripada Zaid bin Aslam. Siapa dia? Dan Aslam itu siapa? Zaid itu siapa? Aslam itu siapa? Kita dapat lihat di sini. Sila 647 ni. Baca situ dulu. Aslam bapa Zaid ialah hamba yang dimerdekakan oleh Umar. Orang panggil dalam istilahnya maula kalau macam tu. Jadi Aslam tu maula Umar. Gitu. Teruskan. Dia dibawa ke Mekah sebagai tawanan perang dari Yaman, lalu dijadikan hamba. Sayyidina Umar memerdekakannya setelah membelinya di Mekah pada tahun ke-11 Hijrah. Baik. Lepas tu kita ada nota seterusnya di sini. Apa ni? Mereka tidak dapat memasak kaki kambing pun. Mereka juga tidak memiliki tanaman maupun haiwan yang mempunyai susu. Ni 648. Teruskan. Inilah terjemahan yang dipilih untuk kata-kata wanita itu. Wallahi ma yundiju na qura'an wala lahum zar'an wala dar'un. Teruskan. Ia menggambarkan betapa miskin dan melarat keluarganya hingga kaki kambing yang begitu tidak berharga di kalangan mereka pun tidak dapat dimasak
mereka. Terjemahan itu tak oleh mereka. Mana kaki kambing tu terlalu tak ada harga lah di sisi merekanya. Mungkin di setengah-setengah tempat tu mahal juga kan. Tak kira lah sekarang tu. Pada masa tu. Teruskan. Terjemahan itu boleh juga difaham menggambarkan anak-anaknya yang masih terlalu kecil. Kerananya mereka belum pandai memasak walaupun kaki kambing yang begitu mudah dimasak. Di kalangan mereka lah maksudnya. Jadi boleh jadi itu maksudnya. Ada dua kemungkinan lah. Baik. Seterusnya kita ada nota ni. Aku bimbang mereka akan dimakan dhobul. Dhobul tu binatang buas lah dalam hutan tu. Di pada pasir kalau dalam hutan ke dia ada binatang ni, dia boleh korek sebab itu orang tanam mayat dalam kubur tu dalam, agak dalam, supaya tidak dia dapat kesan bau dia. Kalau tidak, kalau tak dalam, dia boleh korek tu. Dia boleh korek dan dia makan bangkai mayat itu. Itu dhobul. Dan dia macam harimau, macam apa pun dia. Jadi binatang pemangsa ni, dhobul tu. Haina. Dalam bahasa Inggerisnya disebut gitulah, bahasa Melayu tak tahulah, dhobul lah. Dubuk. Kita panggil dubuk. Dhobul ni lah bahasa Arab asalnya. Jadi apa maksud aku bimbang mereka akan dimakan dhobul itu? 649. Teruskan Cikgu Rashid. Teruskan. Ibarat ini boleh juga diterjemahkan dengan aku bimbang mereka akan binasa pada musim kemarau ini. Perkataan dhobul dipakai dalam bahasa kiasan mereka dengan erti kemarau. Pada musim kemarau, biasanya banyaklah berlaku kematian. Mayat-mayat bergelimpangan di sana sini. Tiada pula orang yang dapat menguruskannya. Ia terbiar dan tidak sempat dikebumikan, sehingga datanglah dhobul untuk memakannya atau melarikan mayat anak-anak kecil dengan menggonggongnya. Itulah. Itu mana dia menggambarkan keadaan susah lah. Pasal suami dia tak ada dah. Mati. Anak-anak ni kecil-kecil lagi, begitu keadaannya. Baik. Lepas tu maka Umar berdiri bersamanya. Dia dengar rayuan orang itu, pengaduan orang perempuan itu, dan tidak meneruskan perjalanan. Kemudian beliau berkata, selamat datang kepada pemilik nasab yang dekat. Apa maksud? Sayyidina Umar kata begitu. Teruskan. Sayyidina Umar berkata begini kerana wanita itu dari kalangan Bani Ghifar. Bani Ghifar sememangnya mempunyai pertalian darah yang dekat dengan Quraisy. Silsilah atau silsilah nasab, yakni keturunan mereka bertemu pada Kinanah. Jadi mana keluarga jugalah, anak beranak juga. Sebab dia kata pemilik nasab yang dekat tu dia tahu. Sebab orang Arab ni memang dia mahir bab nasab-nasab ni, keturunan dia tahu ni bertemu pada peringkat mana, dekat ke jauh, atau tak ada kena-mengena langsung. Dia tahu. Jadi Sayyidina Umar kata ni, wahai Amirul Mukminin, engkau telah memberi terlalu banyak kepadanya. Umar berkata. Jadi Umar kata ni, celaka kamu. Ini terjemahan biasalah. Kepada perkataan asal perkataan ini, kalau kita perhatikan, ni, aksar talaha, engkau telah bagi banyak kepada, agak banyak kepada dia. Kata Umar, sakilat ka ummuk. Celaka engkau itu terjemahan kepada sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk asal makna dia ibumu kehilanganmu. Mana ibumu yang sudah tua tu tengok kamu mati. Padahal kamu tu harapan dia. Betapa sedihnya orang tua tu, ibu tu. Tentulah sedih sangat. Itu maksud asal dia. Macam doa keburukan. Asalnya doa keburukan, tetapi ia tidak digunakan. Ia tidak digunakan. Ia digunakan dengan makna nak menyatakan keterukan. Misalnya kita kata, kalau kita tak mahu guna celaka lah. Kalau saya boleh pilih lagi perkataan lain. Teruk betul lah kamu ni. Itu.
nak menyatakan lemah kita dengan dia faham, dia kata begitu tu, dengan kata-katanya tu. Teruk betul lah kau ni. Itu makna sakilat ka ummuk. Kalau dalam bahasa yang lebih lembut lah. Tapi kalau kebanyakan, kalau kita tengok kaum pun yang lama-lama, celaka kau. Celaka tu agak kasar sedikit kan. Agak kasar lah. Tetapi makna asalnya bukan begitu. Nak menyatakan kekesalan ataupun duka cita, kecewa dengan orang yang tidak faham. Begitu. Kecewa kita dengan orang yang tidak faham. Jadi saya boleh pilih kalau perkataan lain, teruk betul lah kau ni. Apalah kau ni. Begitu. Tapi tak, kalau apalah kau ni tu tak berapa nampak lah teruknya kan. Celaka kamu. Sesungguhnya aku telah melihat ayah wanita ini dan saudaranya mengepung sebuah benteng dalam waktu yang sangat lama hingga keduanya dapat menalukinya. 651. Sini teruskan baca. Tidak dapat dipastikan dalam ghazwah atau peperangan manakah telah berlaku pengepungan yang disebutkan oleh Umar ini. Mungkin sekali ia berlaku dalam peperangan Khaybar, kerana peperangan Khaybar berlaku selepas peristiwa Hudaybiyah dan berlaku juga pengepungan dalam ghazwah itu. Jadi kemungkinan besar sekali lah dalam ghazwah itu. Dan dapat harta banyak pun, bagi banyak pun, bila orang Islam, Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya dapat menguasai kawasan itulah. Dan itu berlaku selepas daripada terkandas di Hudaybiyah tu. Tak boleh nak pergi buat umrah tu. Itu ceritanya. Maknanya ayah dia dan saudara dia tu, adik-beradik dia tu ikut serta juga dalam peristiwa Hudaybiyah. Maknanya turut sama jugalah berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok tu, yang menyebabkan Allah mengisytiharkan redanya kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Di bawah pokok tu. Ayah dia dan saudara dia ni terlibat juga. Itulah Sayyidina Umar kata, teruk betul kamu ni. Aku bagi banyak sikit, kamu duk kata begitu pula. Apalah. Sedangkan ayah dia ni begitu. Setelah itu kami mendapat bahagian harta rampasan perang kerana sumbangan mereka berdua. Jadi patutkah kita dulu dapat ghanimah banyaklah selepas itu? Ini antara jasa ayah dia dan saudara dia. Jadi kamu pula dia kata aku bagi banyak, sedangkan dia dalam keadaan susah. Begitu. Itulah maksud Sayyidina Umar kesal lah dengan kata-kata orang tadi. Orang tak siapa namanya orang tu tidak disebut di sini. Jadi celaka kamu ni sesuai ke? Atau saya ubah? Boleh kalau kita kata apalah kamu ini, apalah kamu ini. Kita buat tanda seru di situ. Pandangan saya tak mencapai maksud lah kalau apalah ni. Dia macam lembut sikit. Lembut, memang lembut lah. Tapi celaka pun saya nak tanya juga sebenarnya. Cepat atau tidak celaka tu? Celaka, memang biasanya terjemah gini lah. Memang saya nak tanya lama dah, macam surah macam Abu Lahab kan, tabat jadi Abu tu. Celaka. Itu tepat tak terjemahan celaka. Celaka juga. Itulah, memang saya nak bertanya lah perkataan tu, tepat atau tidak terjemahan. Jadi sebab gini, sebab kalau kita kata dia mati, meninggal dunia dalam kecelakaan itu disebut kecelakaan kan, maksudnya kemalangan. Malanglah kamu ni. Boleh. Begitu maksudnya. Sebab asal dia bukan makna begitu. Dia tak ada maksud menyumpahkan, menyerana seseorang ke tidak maksud. Dia nak menyatakan kekesalan. Itu maksudnya. Walaupun makna asal tu macam doa buruk. Doa buruk tu. Itu digunakan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat macam Sayyidina Umar. Maknanya umumlah penggunaan itu. Agaknya beginilah, kasar tu pada pendengaran setengah-setengah orang. Macam saya boleh sebutlah sebagai contoh lah. Saya pun tak guna. Kalau di Kelantan ni kan,
Orang nak marah ke dia kata menatang ni. Dia. Menatang. Binatang ni. Dia kata begitu. Bahkan kadang-kadang perkataan itu apabila dia terlalu mesra, dia kata kepada seseorang, dia guna itu. Mungkin kepada orang lain jadi kasar, tapi kepada orang-orang yang faham betul, dia tahu ni mesti rapat ni. Dia guna perkataan macam tu. Menatang ni, kata dia. Tapi dia tidak kata binatang ini. Menatang. Maksud dia gitulah. Menatang ni, kata dia. Itu makna mesra sangat. Itu pula dia bahasa ni benda-benda gitulah. Susah. Boleh saya bagi pandangan Maulana? Ya, silakan. Saya nak sangat pandangan itu. Celaka ni mungkin ada maksud, ada tersirat. Kita mengharapkan untuk dapat apa? Bala lah. Bila kita dengan menggunakan celaka. Tapi asalnya Sayyidina Umar tidak bermaksud begitu. Tidak. Bukan maksud gitu. Tidak. Sebab itulah saya serba salah. Tapi kalau kita bercakap dengan sahabat kita kata celaka, kita tidak bermaksud dia tu dapat bala. Dia bergantung pada siapa kita tujukan celaka tu. Mungkin lah. Jadi saya pun sebenarnya serba salah juga. Memang susah nak terjemah. Jadi ini orang nampak kasar sahabat ni. Tapi memang bahasa asal tu kasar tu. Kira-kira tu. Lagi teruk, ibumu kehilanganmu. Biar kamu mati dan ibumu tu sedih dengan kematianmu. Sedangkan ibu kamu tu mengharapkan kamu. Kan teruk tu juga tu. Tetapi semua ulama kata makna asalnya tidak dimaksudkan. Semua kata begitu. Makna asalnya tidak dimaksudkan. Baik, sekarang ni kita nak tengok Qamus Dewan lah. Celaka ni apa maknanya. Ini celaka, malang. Berkenaan nasib seseorang, sial. Tidak baik. Kalau kita kata sial betul lah kamu ni. Boleh? Sesuatu yang menyebabkan penderitaan, kesusahan, kemalangan, kemalangan, kesialan, makian, keparat, jahannam, berdebah. Ni semua ada makna dia ni. Saya takut jadi orang akan mentafsirkan, orang akan membuat kesimpulan sahabat-sahabat ni bercakap kasar. Sedangkan dia ni orang yang dididik oleh Rasulullah, tidak bercakap kasar-kasar macam tu. Nabi kan tidak bercakap kasar, tapi Nabi pun ada guna benda-benda macam ni. Perkataan-perkataan begini. Tapi dengan mengambil kira makna dia tu tidak dimaksudkan. Cuma sekadar nak menyatakan kesal. Jadi kalau saya kata yang sesuainya, apalah kamu ni. Itu pun nak menyatakan kesal juga. Cuma agak lembut sangat. Nak cari yang tengah-tengah tu susah. Apa tu? Teruk betul lah kamu ni. Boleh? Kalau teruk betul kamu ini. Maksudnya gitulah. Nak menyatakan kesal kita dengan sikap atau dengan kata-kata seseorang. Begitulah. Jadi setakat ni kita guna begitulah dulu ya. Guna begitu. Cuma kena faham lah. Maksud sebenar tu tidak dimaksudkan. Jadi tidak celaka kamu ini pun bukan sebagai doa keburukan untuk orang tu. Tapi ini nampak macam begitu kan. Ataupun menyumpah, memaki seseorang. Macam begitu. Itu jadi saya susah hati. Kalau kita kata teruk betul. Teruk betul kamu ini. Tapi dengan ada kata seru lah. Tanda seru di situ. Teruk betul kamu ini. Saya rasa lembut lah sikit. Ya, lembut lah. Tapi kita pun ialah tidak bercakap yang kasar-kasar begitu kan. Sesungguhnya aku telah melihat ayah wanita ini, tak apalah. Kemudian begitulah ceritanya. Bagaimana Sayyidina Umar ni ambil berat tentang rakyat dia. Dan bukan bermakna orang yang baik tu bila dia memerintah, maka selesailah semua perkara ya. Maka tidak ada lagi lah orang miskin, orang yang susah di bawah pemerintahannya, tidak. Ini
Di bawah pemerintahan Sayyidina Umar ni ada. Cumanya pemerintah tu ambil berat jika dia tahu dia segera memberi bantuan dan memberi pertolongan. Itulah Sayyidina Umar kata, ni belum habis lagi ni, dia rasalah belum habis lagi ni pun yang kamu ambil ni, akan sampai lagi bantuan daripada pihak kerajaan mana kepada kamu. Itulah makna prihatin dia lah. Jadi yang nak cerita sebenarnya kenapa bawa hadis ni, ayah dia dan saudara dia itu ikut sama dalam Hudaibiyah tu. Ada dalam peristiwa Hudaibiyah itu. Ni cuba tengok. Ni melihat saudaranya mengepung sebuah benteng ni. Ni waqad syahida abi. Ni ayah saya telah ikut serta bersama Nabi di Hudaibiyah tu. Inilah yang dimaksudkan sebenarnya. Mana kalau kita ni Melayu. Aku adalah anak perempuan Khufaf bin Imah. Ni Khufaf bin Imah ni. Ini salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perjanjian di Hudaibiyah. Bapakku telah ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan bila kata ikut serta dalam peristiwa tu, perjanjian tu pun dia ada, maknanya bai'ah dengan Nabi tu pun dia terlibat jugalah di bawah pokok tu. Sebab yang ada bersama Nabi tu semua bai'ah, tak ada kecuali. Bagaimana kita tahu? Kita tahu daripada hadis yang lain. Iaitu hadis Tirmizi, "Lan yadkhulan nar ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah illa sahibal jamalil ahmar." Nabi kecualikan seorang saja. Yang lain semua tidak akan masuk neraka, Nabi kata. Orang yang berbai'ah dengan dia di bawah pokok tu. Yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Fath, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Jadi tujuan Imam Bukhari buat mari hadis ni, peristiwa Sayyidina Umar tadi, dia nak cerita ini Khufaf bin Imah, ayah perempuan itu, sahabat yang terlibat juga dalam peristiwa di Hudaibiyah. Baik dalam menyaksikan perjanjian damai di Hudaibiyah ataupun berbai'ah. Sebelum itu berbai'ah dengan Nabi untuk jika perlu berperang, sanggup berperang sehingga mati, sampai mati pun sanggup. Itu tujuan sebenarnya, itu poinnya, bahagian itu. Seterusnya, wa bihi qala haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Syababah bin Sawwar Abu Amr Al-Fazari qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Sa'id bin Musayyab an Abi qala laqad ra'aytu asy-syajarah thumma ataituha ba'du falam a'rifha. Qala Mahmud thumma unsituha ba'du. Muhammad bin Rafi' meriwayatkan kepadaku, katanya Syababah bin Sawwar. Abu Amr Al-Fazari meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada ayahnya, yakni Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab Al-Makhzumi. Kata beliau, sesungguhnya aku telah melihat pokok di mana telah berlakunya bai'atul ridwan. Orang panggil bai'ah ridwan sebab apa? Sebab Allah redha. Dalam ayat Quran tu sebut Allah redha kepada orang yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok tu. Redha tu mana Allah suka sangat, berkenan sangat. Kalau kita bahasa Melayu ni, kalau redha tu digunakan untuk manusia, kita kata puas hati sangat. Allah kita tak boleh nak kata Allah puas hati sangat gitu, tak boleh. Tak sesuai. Sebab apa Allah tak pernah sebut gitu. Cuma dia sebut redha lah. Cuma kalau orang perkataan redha tu maksudnya aku redha kepadamu, aku puas hati sangat dengan kamu. Sesungguhnya aku telah melihat pokok itu. Kemudiannya aku datang kembali ke tempat itu. Namun aku tidak dapat mengenalinya lagi. Tak tahu. Sebab pokok tu banyak yang serupa. Bayangkan orang tak biasa pergi, katakanlah dekat satu pantai, banyak sangat pokok ru dekat kawasan tu. Jadi kita baru pergi sekali dekat tu. Tak perasan mana, kawasan mana, nampak serupa. Itu sahabat. Dia kata dia tidak dapat mengenalinya lagi. Kata Mahmud,
Ni riwayat dia berbeza sedikit bahagian akhir itu. Kemudiannya aku terlupa pokok itu. Yang mana satu? Jadi bila pergi itu dapat serupa. Yang mana satu tu? Dia tak dapat cam, tak ingat. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. Jadi ataupun fa'antum a'lam. Jadi kita buat tanda seru lah di sini. Riwayat daripada Tariq bin Abdul Rahman Al-Bajali Al-Kufi, beliau berkata, aku berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Aku lalu di hadapan suatu kaum yang sedang melaksanakan salat. Aku bertanya, masjid apa ini? Mereka menjawab, ini adalah pokok di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya ketika baiatul ridwan. Kemudian aku menemui Sa'id bin Al-Musayyab, lalu aku ceritakan hal tadi. Sa'id terus berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku, dia adalah salah seorang sahabat yang ikut berbaiat kepada Rasulullah di bawah pokok itu. Katanya, kami keluar pada tahun berikutnya, mana setahun selepas itu. Namun kami lupa tentang kedudukan sebenar pokok tersebut. Dan kami tidak dapat menemukannya. Jadi tak boleh nak kesan. Mana satu pokok tu? Yang mana? Sebab kawasan tu luas. Sa'id berkata, sesungguhnya para sahabat Muhammad tidak mengetahui kedudukan sebenar pokok tersebut. Kamu pula mendakwa mengetahuinya. Kalau begitu, kamulah yang lebih tahu daripada mereka. Mana boleh orang yang tak ada dalam peristiwa itu lebih tahu kan? Orang yang terlibat dalam peristiwa itu pun tak tahu. Tak boleh nak kesan. Ramai pula tu, bukan seorang. Maknanya Sa'id Musayyab tak terima lah orang yang kata tempat ni, itu teka semua. Teka saja. Bukan sebenarnya. Kalau sahabat yang terlibat secara langsung, mereka pun tak dapat pastikan. Bagaimana kamu dapat pastikan? وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab daripada ayahnya. Beliau ni kata dia, beliau yakni ayah dia tu termasuk sahabat yang ikut berbaiat di bawah pokok itu. Katanya, kata ayahnya. Kemudian kami keluar pada tahun berikutnya, namun kami tidak dapat memastikan lagi mana satu pokok berkenaan. Tak dapat pasti dah. Jadi hilang punca, tak tahu. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي وكان شهيدها. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Tariq, dia berkata diceritakan kepada Sa'id bin Al-Musayyab tentang pokok Bai'atul Ridwan. Beliau tertawa seraya berkata, ayahku telah memberitahuku bahawa dia termasuk dalam orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan. Maknanya dia pun tak tahu. Jadi kalau begitu macam mana kamu tahu? Ini 654. Saya nak minta sesiapalah baca ni. Sila baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya baca boleh Maulana? Siapa ni? Fuad. Fuad. Silakan. 654 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dan beberapa hadis sebelumnya menunjukkan kebanyakan sahabat yang telah berbaiat kepada Nabi SAW di bawah satu pokok di Hudaibiyah. Kemudiannya tidak dapat memastikan mana satu pokok berkenaan dan mereka tidak ingat lagi di mana tempatnya. Walaupun mereka telah berusaha dan cuba juga mencarinya, namun mereka tetap gagal menemuinya. Para ulama menyebutkan bahawa antara hikmat Allah menyembunyikan pokok itu kepada mereka ialah untuk memelihara umat Islam kemudian daripada terjebak dalam pemujaan satu pokok yang dianggap suci.
Orang-orang Arab jahiliah juga seperti bangsa-bangsa dan penganut-penganut agama lain pernah memuja pokok tertentu yang dianggap suci dan berkat. Dianggap suci dan berkat oleh mereka kerana sesuatu sebab atau peristiwa yang berlaku di bawahnya atau di kawasan sekitarnya. Jadi ini kan ada semua ni. Itulah kita orang Islam ni bertuah sebab benda-benda macam ni tak ada berlaku. Tak ada berlaku. Tapi kalau dalam agama Hindu ke, dia ada pokok tulsinya. Itu pokok suci dia. Dalam agama Buddha dia ada pokok bunya. Dalam agama Kristiannya ada Christmasnya. Semua ada pokok suci. Kita saja tak ada. Ini nampak sangat orang Islam ni terpelihara dari segi akidah tauhidnya itu. Jadi untuk Allah SWT nak jaga tauhid tu kan, sampai sekarang ni, walaupun kubur Nabi SAW tu asalnya bukan sengaja dikebumikan dalam masjid Nabi, tidak. Rumah Nabi tu dia macam bersambung lah dengan masjid Nabi tu. Rumah dia. Dia buka pintu masuk tu. Tapi rumah dia tu bukan masjid. Biasalah pada masa dia hidup, isteri dia tu ikut duduk dalam rumah, ikut Nabi duduk dalam masjid sembahyang. Isteri dia dalam rumah ikut. Jadi makmum dalam rumah sembahyang tu. Biasa berlaku begitu. Bila Nabi SAW meninggal dunia, dikebumikan Nabi tu di rumah dia. Di peringkat awal dulu, khalifah-khalifah tu mereka mengelak daripada kubur Nabi tu masuk dalam masjid. Jadi diperluaskan sebelah lain lah. Sebelah tu tidak. Tapi akhirnya bila nak diperluaskan terpaksa kena masuk juga bahagian itu. Walau bagaimanapun dibuat dalam keadaan orang tak perasan lah di situ tu. Akan jadi menghadap ke arah tu, orang nak sembahyang ke arah tu tidak berlaku begitu. Ini semua satu bukti kepada dunia bahawa umat Islam yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tidak menyembah Nabi. Bila bersembahyang menghadap kiblat semuanya. Tidak menghadap kepada kubur itu. Sampai sekarang pun terpelihara. Itu alhamdulillah. Ini menunjukkan yang dapat menjaga akidah tauhid ni di kalangan manusia ni, sejarah manusia ni, orang Islam sahaja. Yang lain-lain tu semua tak ada tauhid. Walaupun agama dia baru wujud selepas Islam, macam Sikh sekalipun. Sikh itu selepas Islam. Tapi dia pun sudah ada penyembahan kubur tu. Dalam gurdwara dia tu kan, rumah ibadat dia tu, kubur, ada replika kubur Guru Nanak. Dan dikibah-kibah. Sebab negeri dia tu banyak lalat, kibah-kibah lalat tu dia ada tu. Padahal tak ada lalat apa pun, sengaja dia. Replika. Itu pun tidak terpelihara tauhidnya. Apatah lagi yang lama-lama dah tu tak kira. Ada macam-macam Tuhan pokok, Tuhan binatang, Tuhan macam-macam ada. Teruskan seterusnya. Bantahan Sa'id bin Al-Musayyab terhadap orang-orang yang mendakwa mengetahui pokok berkenaan dan di mana tempatnya semata-mata bergantung kepada apa yang diceritakan oleh bapanya. Kalau setahun sahaja selepas berlakunya peristiwa bai'ah di bawahnya, para sahabat yang terlibat sudah tidak dapat memastikan mana satu pokoknya, tentulah orang-orang kemudian yang tidak tahu menahu pun tentangnya lebih-lebih lagi tidak akan dapat. Bagaimanapun, riwayat Sa'id tersebut tidaklah bererti menafikan pengetahuan semua sahabat yang terlibat secara langsung dalam bai'ah kepada Nabi SAW di bawah pokok di Hudaibiyah itu. Memang ada pun sahabat yang masih ingat tempatnya dan dapat menunjukkan pokok berkenaan dengan tepat sekiranya dia ke sana dan masih dapat melihat. Tetapi malangnya dia pada ketika itu telah pun buta. Sahabat yang dimaksudkan ialah Jabir bin Abdullah. Di dalam hadis ke 4154 yang lalu, beliau berkata, "Walau kuntu ubsirul yawma fa la araitukum makana asy-syajarah." Iaitu, jikalau aku dapat melihat hari ini, niscaya aku dapat menunjukkan kepadamu tempat pokok itu. Hadis ini menunjukkan Jabir masih ingat tempatnya dengan tepat. Walaupun peristiwa itu telah sangat lama berlalu dan beliau ketika itu telah tua. Maknanya jangan kita ingat Sa'id dia kata dia kata mana boleh orang tahu. Tapi yang dia kata tu kepada bukan sahabat. Di kalangan sahabat ada walaupun tak ramai yang masih ingat dengan tepat. Kalau dia pergi dia boleh tunjuk. Tetapi oleh kerana kebetulan itu pun nasib juga.
takdir Allah SWT belaka. Dia pun buta daripada ketika itu. Dah orang duduk sibuk, orang ni kecoh, orang ni cakap begini, orang ni kata begini, dia boleh, dia kata. Tapi dia pada ketika itu buta, jadi tak dapat jugalah. Jadi kalau ada orang kata itu semua tekaan semata-mata. Teruskan. Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Umar mendapat tahu ada sekumpulan orang mendatangi pokok berkenaan menurut dakwaan mereka dan bersembahyang di bawahnya. Beliau terus mengancam mereka dan memerintahkan supaya pokok itu ditebang. Maka ditebanglah pokok itu. Ini dalam apa dia Tabaqat Ibnu Sa'ad ada sebut, dan Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih, bahawa pokok itu sudah ditebang. Tak ada lagi lah yang kemudiannya. Macam mana nak tahu tu pokok dekat mana? Pokok tu pun tak ada dah. Pokok tu pun tak ada dah. Jadi sebab begini, dia Sayyidina Umar dengan anaknya Ibnu Umar ni berbeza sikit. Dari segi sikap, cara berfikir dia tu. Beza. Ibnu Umar ni dia sangat jaga ittiba' suri, orang panggil. Ittiba' suri. Nak mengikut Nabi dari segi rupa zahir pun dia nak ikut. Bukan cerita hakikat. Sayyidina Umar ni dia lebih kepada hakikat. Maksud sebenarnya, Nabi nak apa? Nabi nak apa? Macam kita sekarang Nabi nak apa? Jadi tak ada unta lah. Nabi naik unta, kuda. Kita sekarang ni tak ada. Jadi kita nak apa? Jadi kalau kita naik kapal terbang kau tidak sunnah. Tidak begitu. Sayyidina Umar, orang macam Sayyidina Umar dia tidak fikir begitu. Semua sunnah dia kira. Walaupun Nabi SAW tak pernah naik kapal terbang. Tapi Nabi SAW naik kuda dulu untuk apa? Untuk apa? Padahal dia boleh berjalan kaki. Untuk sampai cepat kan? Sebab laju. Jadi kalau kita pilih yang laju, itu maksud tu. Sayyidina Umar dia fikir begitu. Ibnu Umar ni anak dia ni pula tidak macam tu. Dia fikir mana-mana yang kita tahu Nabi buat macam mana. Dia akan buat macam tu. Nabi masuk dalam Kaabah. Dia sibuk tanya orang, Nabi sembahyang ke tidak dalam tu? Kalau sembahyang di mana? Sibuk dia tanya. Orang yang masuk bersama Nabi sebab dia tak masuk. Dia nak pergi sembahyang juga dalam tu. Begitu. Kalau Nabi pergi satu tempat dalam perjalanan itu, dia tahu Nabi pergi buang air. Dia akan pergi buang air di situ. Bila dia sampai situ. Walaupun dia tidak nak sangat buang air, dia pergi. Nak buat. Walaupun benda tu bukan berkenaan dengan ibadat. Apalagi beribadat. Sebab Nabi SAW pernah bersembahyang di bawah pokok tu. Dia cari. Ibnu Umar dia pergi cari pokok tu. Nak bersembahyang di situ. Sayyidina Umar bimbang bila dapat tahu. Ini bahaya ni kalau macam tu. Padahal Nabi SAW itu kebetulan saja. Kebetulan saja di situ. Sebagaimana Nabi SAW berhenti di mana-mana dalam perjalanan. Itu kebetulan. Bukan kelebihan tempat tu pun. Tak ada kelebihan tempat tu. Semata-mata kebetulan. Seperti Nabi hidup di zaman tu, kebetulan. Semua orang guna pelita. Dia tak guna elektrik. Lampu elektrik macam kita sekarang. Itu satu kebetulan. Bukan suatu perkara yang mengikat kita, menghendaki kita ikut cara tu. Tidak, bukan begitu. Jadi dia berbeza tu. Walaupun Ibnu Umar pun faham, dia tahu. Cuma cintanya kepada Nabi tu kan. Jadi kalau boleh dia nak ikut semua. Dia nak ikut semua apa pun Nabi buat. Kerana nak mengikut sunnah yang kuat itulah salah satu kelebihan dia. Yang Imam Malik nampak ada kelebihan dia tu. Bersungguh tu. Sebab itu Imam Malik rujukan utama di kalangan sahabat ialah Ibnu Umar. Apalagi Ibnu Umar tu kemudiannya selepas ayah dia tak ada dah. Kemudiannya dia tu dipanggil sebagai Syekhus Sahabah, Maha Guru Sahabat. Maknanya sangat alim. Boleh kita buat rujukan. Jadi ada yang kata setengah-setengah riwayat lah sebut. Walaupun pokok tu sudah ditebang, ada lagi orang kata, bukan pokok tu, pokok ni. Akhir sekali Sayyidina Umar suruh tebang semua. Supaya apa? Supaya selamat akidah umat Islam. Sayyidina Umar dia macam tu. Sayyidina Umar dia macam tu. Dia nak kucuk Hajarul Aswad pun dia kata, sebelum dia kucuk, dia suruh dengar, dia kata kuat. Supaya orang lain dengar. Kamu batu, aku tahu kamu batu. Dia kata.
Kalau tidak kerana aku pernah melihat Nabi kucuk kamu, aku tak akan kucuk. Apa tujuan? Sayyidina Umar dia lebih nak tanam akidah tu. Biar orang faham betul akidah. Tauhid tu. Jangan sampai ada unsur-unsur syirik sedikit pun. Jangan sampai ada kekeliruan tentang benda-benda begitu. Jadi maknanya kucuk tu kerana tempat kucuk, Nabi kucuk. Maknanya bertemu mulut kita di tempat yang pernah Nabi sentuh mulutnya. Itu maksudnya. Nak menyatakan cinta, nak melepaskan kita kata rindu kita. Bukan kerana kesucian dia apa. Tak ada. Kalau kesucian betul, tak adalah berpuluh tahun puak-puak Qaramitah tu buat lari Batul Hajarul Aswad itu dan dijadikan sebagai jamban, tandas. Tahu ke cerita tu? Takkan Allah SWT akan menghinakan batu itu sebegitu lama? Tak ada. Itu sebenarnya pertautan, tempat bertautnya kasih sayang. Sebab bukan seorang Nabi telah kucuk. Berapa ramai Nabi yang pergi kucuk. Bermakna itulah, kalau kita nak pasti. Itu pasti Nabi kucuk. Pasti Nabi Ibrahim kucuk. Pasti Nabi Ismail kucuk. Dan Nabi-Nabi lain. Kalau kita nak mempertautkan kasih sayang, kerinduan kita dengan Nabi-Nabi yang menjadi ikutan kita, itulah tempatnya. Itu saja. Walaupun dia tu hitam, bodohlah kira zahirnya. Tidak berkilat. Berkilat tu kerana disapu oleh orang, berkilat juga. Walaupun begitu, kita tetap lebihkan dia. Ibarat kalau seseorang lah, kekasih lah, bagi kepada kita. Benda tak ada harga pun pada orang lain. Tapi bagi kita sangat berharga. Gitu sebenarnya. Bukanlah ada unsur-unsur sakti ke, ataupun kelebihannya. Tak ada. Tak ada apa tu. Dalam Islam semua tak ada begitu. Kalaulah itulah yang dimaksudkan, nescaya tak perlu dah ada masjid macam sekarang, masjid Nabi. Biar kekal lah atas pasir macam zaman Nabi dulu. Tapi tidak begitu. Kita orang Islam tidak itu. Kita tahu apa yang kita sembah. Allah. Bukan berkait dengan benda-benda sampingan begitu. Itu satu kebetulan sahaja. Begitulah maksudnya. Baik. Habislah di situ. Jadi setakat itulah dulu kita hari ini ya. Wallahu a'lam. Cuma kalau ada apa-apa kemuskilan ataupun apa-apa nak tambah cadangan ke apa, silakan. Kita ada masa lagi sikit. Ya. Saya ni Maulana. Ya, silakan. Saya banyak sebenarnya, tapi saya ingat dekat saya buat dua atau tiga dulu, kemudian bagi peluang pada sahabat lain dulu. Ya, betul. Silakan. Okey, yang pertama yang sekarang ni tentang istilah sahabah ni ya, sahabah. Apa? Sahabat Nabi. Ya. Dalam bahasa Arab yang merujuk pada kesetaraan, maksudnya sama menunjukkan bahawa Nabi menganggap sahabat ni setara dengan beliau. Setara dengan beliau? Sebab digunakan istilah sahabat kan. Sahabat. Biasanya kalau kita pemimpin, pengikut, dia tak menunjukkan sama setara. Bila guna istilah sahabat ni, adakah Nabi menganggap sahabat tu setara dengan beliau? Dari segi sosial lah. Tidak, tak sama. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Ya. Tidak begitu. Jadi tak boleh diterima sebagai kawan, rakan, tidak boleh lah. Dari setengah-setengah sudut iyalah. Dari setengah-setengah sudut. Iyalah. Nama tu betul lah, sama lah kita sahabat, tapi tak sama dari segi kedudukannya. Sahabat Nabi tu, hubungan dia dengan Nabi dengan kita, sahabat. Kita pun panggil sahabat juga kan, kepada kawan-kawan kita tu, tak sama. Saya bertanya ini sebab ada saya terbaca, ini menunjukkan bahawa Nabi tu tak sama macam pemimpin sekarang lah. Pemimpin sekarang menganggap orang lain tu sebagai orang bawahan. Tapi Nabi menganggap sahabat tu sebagai orang yang bukan orang bawahannya lah. Itu ada tafsiran yang begitulah. Mungkin setengah-setengah sudut betul lah. Ya, silakan lagi. Kemudian yang sahabat tadi, yang ahli Hudaybiyah tu, yang kata ahli Ahmar tu, yang masuk neraka, seorang masuk neraka tu. Ini ada namanya Jud bin Qais. Ini adakah yang selepas khabar yang kena panah tu?
Dah. Lain. Oh, lain lah. Lain. Dia memang dia tak bai'ah pun. Tapi dia ada dekat kawasan tu. Dan dia dianggap, disebut oleh ulama sebagai munafik. Dia tidak terlibat dalam bai'ah. Itu jelas. Itu seorang saja yang dikecualikan. Kalau yang lain-lain tu, yang ada memang semua bai'ah. Bila kata ada dalam peristiwa Hudaibiyah tu, kiranya dia bai'ah lah dengan Nabi. Maknanya termasuk dalam orang yang diredai Allah. Mana istimewa. Sebab tu lalu disebut dalam hadis, dia sebut poinnya itu saja. Cerita panjang pun dia nak ceritanya orang dia terlibat dalam peristiwa tu. Sebab bila terlibat dalam peristiwa itu, bukan orang biasa yang puji dia tu. Kalau dalam istilah hadisnya dipanggil yang mentakdilkan dia tu. Mengatakan dia tu lebih. Tetapi Allah sendiri. Sebab itu orang-orang ahli sunnah ni dia menganggap sahabat tu begitu istimewa. Dalam sanad hadis tu yang tidak perlu kita tanya bagaimana keadaan dia, sahabat. Yang lain semua kena tanya. Itu bezanya. Ya. Sebab tadilah, sebab dalam Quran, dalam hadis berapa banyak menyebutkan dia tu istimewa. Bukan orang-orang biasa yang kata dia tu lebih. Tetapi Allah dan Rasul. Sila siapa lagi? Silakan. Usman macam mana? Ya. Kalau macam Usman kan tak terlibat buah pokok tu kan? Dikira yang dapat redha Allah. Dia dapat juga. Sebab gini, kerana dialah Nabi berbai'ah tu. Nabi berbai'ah dengan 1,400 orang atau 500 orang tu, kerana dialah. Kerana dikatakan ada khabar angin, kata dia dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Nabi hantar dia pergi untuk berunding. Sebab orang memerintahkan masa tu, jadi nak masuk kawasan orang, tak boleh masuk sesuka hati kita, nanti akan ada pergaduhan, akan ada apa-apa kecoh, mereka ganggu. Jadi sebelum masuk tu, Nabi SAW hantar Sayyidina Osman untuk pergi berunding, nak cerita apa maksud kita mari ni. Bukan nak berperang, mari nak buat ibadat. Rupanya tak bagi juga. Jadi agak lama Sayyidina Osman itu tak balik pergi dekat Hudaibiyah tu. Jadi ada khabar-khabar angin yang kata Sayyidina Osman ni kena bunuh dah. Nabi SAW pun kerana itulah. Jadi takkanlah kerana dia tu, dia memang tak ada di situ, dia nak bai'ah macam mana. Tapi Nabi holok tangan, Nabi kata ni bagi pihak Osman. Ini aku bai'ah dulu. Lepas tu orang-orang lain pegang semua tangan. Jadi sehingga akhirnya selesai. Nabi berbai'ah kerana dia itulah yang paling istimewanya kira-kira. Kalau dia ada pun dia akan bai'ah. Lepas tu dah orang kafir tahu ni, ni sampai bai'ah ni boleh jadi akan berlaku perang. Takut pula mereka. Mereka pun cepat-cepat lepaskan Sayyidina Uthman itu. Jadi bila balik tak jadilah nak perang tu. Tak jadilah apa nama ni, kalau Sayyidina Uthman terbunuh hari tu mesti perang. Sahabat-sahabat itulah bai'ah tu, maksud itulah bai'ah tu. Untuk sanggup mati. Walaupun mereka tidak berapa ramai nak banding dengan penduduk Mekah tu, tetapi mereka sanggup mati kalau betul-betul berlaku. Tapi tidak. Lepas tu Sayyidina Uthman balik mari. Mereka pun dapat tahu itu khabar angin saja, tak betul. Jadi tak berlakulah. Tapi mereka tak masuk juga sebab pihak kerajaan lah, kita kata pemerintah semasa tu tak benarkan mereka masuk tahun tu. Mereka benarkan boleh tahun depan. Jadi semena-mena suka hati dia lah. Jadi baliklah. Itulah yang Nabi SAW suruh buka ihram apa semua. Sebelum binatang korban dalam perjalanan di Hudaibiyah tu tak sampailah ke tempat asalnya. Tahun depan pula baru pergi. Jadi tahun depan pergi tu, itulah yang ayah bapa kepada Sa'id Musayyab tu, dia kata tahun depan pergi tak dapat kesan. Tak dapat kesan. Begitu. Di mana pokok tu? Yang mana satu? Sebab pokok tu serupa banyak. Macam kita kata kita tepi pantai tadilah, pokok ru kan lebih kurang. Lebih kurang. Jadi orang tak biasa tak cam. Kalau tak ada tanda-tanda yang jelas lah. Begitulah.